أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصلح لنا كل عمل وقلب ونية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurusi serta ahli-ahli jabatan kuasa surau, para imam, bilal yang dikasihi para jemaah sekalian. Jadi insya-Allah kalau ikutkan malam ni jadual yang ditetapkan oleh surau adalah Ustaz Wan Faizul. Oleh kerana beliau ni tidak dapat hadir, maka digantikanlah oleh saya. Jadi seperti mana yang telah diberitahu, saya sudah sampai ke surau ni malam kedua sebelum ni saya kenal ganti beliau dah pada tahun lepas. Lama dah, lama pada awal tahun lepas dah silap. Jadi malam ni insya-Allah saya memperkenalkan diri saya lah. Ada Ahmad Muhaimin, nama saya Ahmad Muhaimin bin Ibrahim, dan saya menetap di Bukit Payun, pengambil tanggungjawab sebagai guru di Mahat Tahfiz Asyatibi. Dan saya berasal di dusun dekat seberang Bukit Tumbuh. Asas itulah daripada kecil sahabat lah. Sekarang mak saya asas itulah. Jadi mak saya pun asas itu juga. Jadi alhamdulillah yang mana Allah memberi segala nikmat di dalam kehidupan kita, daripada segi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat percakapan, berkata-kata, nikmat tangan, kaki, semua segala nikmat Allah bagi. Jadi nikmat inilah kita perlu mensyukuri, merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Tanda kita sebagai seorang hamba, mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni adalah malam bertuah lah. Malam bertuah yang diberi merupakan salah satu anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dikatakan malam bertuah ni? Kalau orang lari ataupun orang dah di sisi manusia, malam ni tak ada nilai, tak ada harga pun. Bukan boleh duit, orang boleh kata bertuah. Bukan boleh kereta, bukan boleh motor, tapi bertuah di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah memberi pahala ganjaran kepada kita bagi orang yang menghadirkan diri di dalam majlis ilmu dan solat secara berjemaah. Kalau di dunia, maka kita dah nampak benda tu. Yang kita nampak baru tua,
harta sesuatu kenikmatan dunia. Kalau orang bagi 30,000, orang tu bertuah. Kalau orang bagi kereta, orang tu baru bertuah. Kalau pergi ibadah solat gaib, dah bertuah. Jadi orang inilah mindset yang silap. Di antara kita bertuah di sisi Allah Ta'ala, yang mana beruntung merupakan salah satu anugerah yang Allah bagi kepada kita, berkesempatan untuk kita mengumpulkan bekalan-bekalan pahala di hari akhirat. Pahala inilah yang kita boleh bawa timbangan mizan, berat timbangan mizan, di mana jalan kita akan berada di perakhiran, sama ada neraka ataupun syurga. Pahala inilah yang mana direbut oleh orang-orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandangkan kita ni dah lama dah nak hadir pada bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, berpeluang untuk kita masuk ke dalam syurga. Bulan Ramadan ni bulan apa dia? Bulan yang mulia, diwajibkan bagi umat Islam untuk melakukan rukun di dalam Islam yang ketiga, iaitu berpuasa. Ni bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, fadilah kelebihan dia luar biasa. Jadi malam ni saya nak membahaskan tentang berkenaan kelebihan fadilah di dalam bulan Ramadan, dan juga cacat amal-amal di dalam yang boleh mencacatkan amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan biasa. Bulan yang diimpikan oleh salafus soleh, para alim ulama, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni sangat suka, bergembira mereka apabila nak datang bulan Ramadan. Sebab apa? Mereka ni tahu tentang berkenaan fadilah bulan Ramadan. Yang mereka tahu tentang berkenaan salah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di usia-usia lalu. Kita sebagai manusia tak boleh lari daripada kesilapan. Maka kita sebagai manusia ni hamba kepada Allah Ta'ala boleh berharap kepada Allah dengan sentiasa melakukan amal ibadah. Itu dipanggil ar-raja. Ar-raja ni berharap. Maka orang beriman mereka berharap hadirnya bulan Ramadan untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berebut fadilah kelebihan melakukan amal-amal ibadah. Seperti mana Nabi memberitahu bulan Ramadan ni bulan apa dia? Bulan yang dibuka pintu luas, pintu-pintu syurga. Apa maksud dibuka luas pintu syurga ni? Abwabul Jannah, buka luas pintu syurga ni. Maksud dibuka luas ni pintu syurga, amal kebaikan orang kita buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Satu ibadah kita buat, maka diganda-gandakan pahala, sehinggakan berpeluang untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan kalau bulan-bulan biasa kita baca Al-Quran mungkin dapat satu huruf, satu pahala. Tapi bulan Ramadan maka berganda-gandakan pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberitahu bulan Ramadan ditutup rapat pintu neraka ni. Apa maksud ditutup rapat pintu neraka ni? Ditutup rapat, manusia apabila meminta keampunan kepada Allah, maka disitulah Allah mengampuni dia. Di setiap dosa-dosa yang lalu, start daripada kita balik mukallaf umur berapa? 15 tahun, ada umur 14 tahun, ada umur 13 tahun. Start tu buat dah dosa. Maka yang kita ar-raja mengharapkan kepada Allah adalah meminta keampunan. Maka bulan inilah orang-orang yang beriman, maka dia menantikan bulan ini. Ar-raja, sentiasa berharap semua kepada Allah, bukan berharap kepada bulan-bulan yang lain. Kadang-kadang kita ni dengar juga perkataan, percakapan daripada orang yang jahil.
Dah apa dah boleh beramal dah di bulan biasa, apa nak kena amal bulan Ramadan. Bulan biasa boleh juga nak bertaubat. Ya, betul. Tapi sifat ar-raja orang yang beriman sentiasa berharap dengan fadilat kelebihan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia setiap seorang hamba. Maka ar-raja inilah kita kena cari fadilat kelebihan yang mana boleh menampung diri kita, yang mana boleh mengurangi kesalahan kita, yang mana boleh pergi ke arah yang lebih tinggi, mengumpulkan bekalan-bekalan pahala di hari akhirat. Itu ar-raja. Kadang-kadang manusia ni tak ada sifat ar-raja. Tak apalah, bulan Ramadan ada lagi, bulan Ramadan tahun depan, dan bulan lain pun aku boleh taubat. Bukan nak mesti bulan Ramadan baru nak taubat. Bukan pasti bulan Ramadan baru nak buat ibadah. Tapi bulan Ramadan ni kita perlu kejar. Sebab apa? Ar-raja kita ni kepada Allah, berharap kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap, takut lagu mana? Takut bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu al-khauf. Jadi al-khauf ni sifat bimbang. Bimbang ni apa ni? Bimbang amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah. Kena ada sifat lagu tu. Di usia orang lalu berapa tahun dah dengan Ramadan berapa kali? 20 kali. Dah yakin tak 20 kali ni Allah terima amalan kita? Jangan letak satu pun keyakinan di dalam diri kita 20 kali di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu. Rasa 20 tahun dah sah, wah Allah dah terima amalan aku sehari. Jangan ada sifat lagu tu. Kita letak 20 tahun aku beramal, Allah rasa tak ada, maka ambillah kali ni peluang. Hadir kedatangan bulan Ramadan ni, ambil ar-raja. Mana tahu dah di 20 tahun hal lalu dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ni hal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ada sifat lagu tu. Dah bimbang. Ni 20 tahun ustaz, kalau 2 tahun diterima oleh Allah jadi dah okey dah. Dah. Itulah sifat yang boleh dikatakan sifat wujud. Sifat wujud ni sifat yang mendekatkan diri kita ke arah neraka Allah Ta'ala, yang menjerumuskan kita ke arah maksiat. Maka amal ni terbahagi kepada dua bahagian. Kita ingat dalam kehidupan kita, amal kita ni ibadah semata-mata ibadah sehingga kan ketepikan benda-benda yang lain. Amal ni kita kena faham baik. Amal ni apa dia? Amal ni adalah pekerjaan duniawi ataupun mahupun pekerjaan ukhrawi. Duniawi ni apa? Duniawi adalah benda yang kita kerjakan sekarang. Bekerja sebagai polis, bekerja sebagai pengembala kambing dan sebagainya. Duniawi. Dan amal ukhrawi adalah ni pekerjaan kita, kerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba. Dan seperti ibadah di setiap hari. Dan ni kita kerja 5 waktu ni, kerja kita kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita, amal kita mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba. Itu amal. Tapi ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama amal soleh, yang kedua amal sayyi'ah. Amal soleh ni amal yang baik, amal sayyi'ah ni amal yang buruk. Apa amal baik, amal buruk? Amal baik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita. Kebaikan kita yang pertama niat dan juga hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Kata Nabi, dan Allah tidak melihat daripada segi paras rupa, pakaian dan sebagainya. Wala ila a'malikum, dan termasuk dengan pekerjaan amal. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan juga niat. Hal ni kata Nabi ibu segala ibadah. Kita buat kebaikan, maka jangan tinggal ibu segala ibadah. Apa? Niat dan juga hati. Apa-apa segala kebaikan. Kita mengaji Al-Quran. Tapi kalau kita tinggalkan dua benda, habis semua perbuatan kita termasuk pada golongan amal sayyi'ah.
Dok niat kerana Allah Ta'ala, niat kerana siapa? Niat kerana mak ayah, niat kerana orang sekeliling, niat kerana manusia, niat kerana nak kepada habuan. Maka golongan masuk kepada golongan amal sayyi'ah. Walaupun ngaji ustaz, walaupun ngaji, walaupun beribadah, walaupun tolong orang semua setiap hari, maka tidak termasuk pada golongan amal sayyi'ah. Amal soleh dan akan masuk kepada golongan amal sayyi'ah. Amal yang sayyi'ah ni amal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tu bulan puasa ni ibu segala ibadah. Kalau kita tengoklah bulan-bulan Ramadan, bulan puasa, ramai manusia ni nak mengesahkan puasa mereka cukup mengikuti dengan syarat dan juga hukum. Syarat ni apa dia? Di Islam. Islam dah ustaz, beres Islam dah. Balik dah umur 20, 30 tahun dah. Balik dah. Gila dah? Dah sempurna akal. Maka dah gila. Okey, syarat ada 3. Maka kalau tak ada daripada 3 syarat ni, dah sah puasa dia. Dia orang kafir, dah sah. Dia ni orang gila, lagi dah sah. Dia ni dah sampai umur lagi. Dah sampai umur lagi, dah balik lah. Dah balik, dah wajib lah. Puasa tu sah tapi dah wajib lagi. Tidak diwajibkan. Tu dikata mukallaf. Mukallaf ni bagi orang yang wajib dah. Tapi kalau orang mumayyiz ni, puasa dia sah kalau dia mengikuti tapi tidak wajib. Nak puasa tak puasa pun apa. Tapi kita ni sebagai seorang ayah ni wajib untuk kita tarbiyah, mendidik. Mendidik ni ajar anak kita ni. Kalau dia nak buka puasa ni, biarlah. Dia bukalah. Sampai tengah hari ayah nak makan, ada apa bagi dia makan. Jangan kita paksa. Kena puasa. Lembek doli anak kita. Sampai 2 minit nak masuk, atur pergi pita. 2 minit nak masuk iftar, buka puasa, atur pergi pita. Sebab apa? Itu bila berlaku mudarat, maka haram kepada dia. Bukan budak kecil, budak orang dewasa pun, kalau budak berkemampuan, dia berupaya untuk puasa pun tak boleh untuk puasa, wajib dia kena buka. Kadang-kadang kita ni salah faham, nak tabiah anak kita punya pasal, paksa sampai nak berbuka, lembek doli anak kita umur nak tahu. Itu salah juga. Kata nak buka, apa, biarlah dia buka, sekurangnya dia tahu kewajipan puasa di bulan Ramadan. Dan kemudian hukum ni berpuasa pada bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, wajib kena puasa. Itu hukum puasa. Bila Syaban, sempurna Syaban 29, nampak dah hilal. Apa hilal? Hilal ni anak bulan. Kalau nampak dah anak bulan, hakim memberitahu kena puasa esok. Jangan kita pergi buat matahari, dia buat bijak nak sempurna kat Syaban. 30 hari kita dah puasa masa hari tu. Maka hukum dia haram. Dah Syaban kan 30, dah ni baru 29. Dah kira 29 ke 30. Kalau nampak dah hilal, maka itu petanda wajib dah umat Islam kena puasa. Hilal ni anak bulan, kena puasa, wajib dah kena puasa masa tu. Pada bulan Ramadan saja, bulan lain ikutlah nak puasa pun tambah. Bulan lain tidak diwajibkan, melainkan asbab-asbab yang tertentu seperti nazar, puasa nazar, seperti puasa qada. Kalau bulan-bulan lain, tapi masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan, wajib umat Islam, maka wajib kena puasa. Kemudian niat pada waktu malam, kemudian menahan imsak. Dikatakan imsak ni apa dia? Menahan diri daripada makan dan juga minum, dan daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Dah beres, cukup dah sah puasa. Kalau kita ikut daripada turutan yang telah ditetapkan syariat, sah puasa. Tapi puasa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tak? Wallahu a'lam, kita dah tahu. Dah tahu, tapi daripada segi hukum yang telah ditetapkan syariat, maka sah. Sebab itulah Nabi kata, pelihara puasa kita ni supaya diterima amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Pelihara lagu mana? Man lam yada'a qaulaz zuri wal amali bihi, kata Nabi. Barang siapa yang tidak jaga, yang tidak memelihara
daripada segi percakapan dan juga perbuatan yang kecil. Falaisa lillahi hujjah, maka di situlah akan sia-sia amalan mereka di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maksud tidak ada nilai, dah barang hak rugi dah. Fi an yada'a tamamahu wa syarabahu, maka mereka ni akan dapat letih je dengan dahaga mereka. Letih je di sebalik mereka menahan daripada makan, tamamahu wa syarabahu, di sebalik mereka menahan daripada segi minum. Apa yang mereka dapat di sebalik tu? Apa yang mereka dapat? Mereka tahan daripada segi makan, mereka tahan daripada segi minum. Di sebalik itu apa yang mereka dapat? Hanya keletihan sahaja dan rugi. Hak tu. Bulan Ramadan adalah bulan as-sabr, bulan kesabaran. Kalau kita dah sabar tekan, marah, kata benda hak tak sepatutnya kita kata, maka kurang pahala kita. Batal dah puasa? Puasa dah batal. Kabarlah benda-benda pun dah batal puasa kita, selagi mana dah jatuh kepada murtad. Kalau jatuh kepada murtad, batal lah, dah sah puasa. Tapi kita kata gila, kita kata bodoh waktu je, maka pahala kurang. Esok-esok ke alam barzah berperasaan, banyak dah pahala puasa aku ni, banyak dah ni, aku puasa berapa puluh tahun, 30 tahun betul-betul dah start daripada 15, hidup berapa? 60, dah berapa? 45 kali puasa. 45 kali ni, Allah, banyak dah tu. Kalau umur 60 tahun, umur 60 tahun tolak 15, dah berapa? 45 dah. 45 tahun puasa. Yang 45 tahun puasa tu mesti mengharapkan pahala puasa di alam barzah. Di alam barzah kita tidak mengharapkan amalan yang baik, amalan-amalan yang lain dah. Amalan-amalan yang lain, kalau kita nak mengharapkan amalan yang lain, sebesar mana sangat. Tapi kalau kita mengharapkan dalam kehidupan ni, bekalan ni bulan Ramadan. Ni kata special bagi umat Nabi Muhammad ni. Kalau umat-umat yang terdahulu, satu amalan, satu pahala. Dah kena buat berapa banyak amalan? Banyak kena buat. 1000 amalan kena buat baru dapat 1000 pahala. Tapi kelebihan umat-umat yang terdahulu diberi kelebihan umur yang panjang, sehingga kan 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Cerita Israiliyah. Cerita Israiliyah ni berlaku pada sebelum Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa ni dia tengok mochi ni menangis di tepi kubur, menangis. Menangis. Nabi Musa tanyalah mochi, apa menangis ni? Menangis tak rasa esok ni. Mochi tu bagi tahu, anak aku ni mati di usia yang sangat muda. Di usia muda. Nabi Musa tanya, berapa anak kamu, usia anak kamu sekarang? 300 tahun. 300 tahun mochi tu kata anak dia meninggal. Allah, muda lagi. Kalau kita zaman kita 120 tahun, hilang api dah isi-isi, tinggal kokoh aja dah. Dah. Zaman terdahulu kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat-umat yang terdahulu. Nak kata umat zaman sekarang ni, umat Nabi Muhammad, Allah bagi umur panjang. Allah bagi umur pendek, tapi amalan tu seperti amal orang-orang yang terdahulu, bahkan lebih lagi. Sebab itulah bulan Ramadan ni, bila kita buat satu amalan, cukup lebih lagi amalan-amalan kita pada orang-orang umat-umat yang terdahulu. Nak kata fadilat, kelebihan. Tapi nak dapat kelebihan itu mesti kena ada cabaran. Cabaran itu ialah memelihara daripada segi amal soleh, tidak termasuk pada golongan amal sayyi'ah. Jangan marah, jangan kena sabar apa semua. Fadilah ni kelebihan. Jangan ada satu sifat dengki, jangan ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji yang boleh mengurangi pahala kita. Ada orang dia nak memelihara perbuatan dia ni, percakapan dia. Bulan-bulan yang lain cakap banyak, bulan Ramadan dia diam je. Tanya apa diam? Diam je lah.
Tak, sebab apa? Orang yang dia ni, ia boleh menyelamatkan diri dia ke arah maksiat kepada Allah Ta'ala. Sebab percakapan kita ni, kalau kita bercakap banyak, lebih-lebih lagi sembang lepak tepi gerak, tepi basah, macam-macam cerita kita buat tepi. Macam-macam cerita lah. Cerita itulah yang boleh mendatangkan kurang kepada pahala. Cerita kita kalau bercakap ni, ia ada perumpamaan 3. Syekh Abdul Qadir Al-Madini memberitahu. 3 tu apa ni? Yang pertama, kita bercakap benda yang boleh membawa kepada faedah. Kalau sesuatu benda yang boleh membawa kepada faedah, maka perumpamaan itu seperti kita memegang emas. Kita ambil emas, kita dapat emas. Emas ni kalau dijual di gadai dapat habuan ringgit. Satu genggam emas lebih kurang sekilo lah. Sekilo berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu sekilo. Ada macam ratusan ribu pun ada. Kalau orang cakap berfaedah, orang mengaji, orang yang bersuara berkata mengaji ke, berzikir ke, nasihat orang ke, memberi ilmu ke, memberi manfaat ke, sesuatu yang boleh memberi manfaat. Syekh Abdul Qadir kata seperti mana kamu memegang emas, dapat emas. Di sisi Allah Ta'ala pahala yang kita dapat. Yang kedua adalah orang yang bercakap dengan berkait situasi semasa. Pergi laut ke tadi? Aku pergi laut. Dapat ikan dah. Dapat ikan besar. Ikan merah pula tu, ikan tenggiri. Ikan banyaklah. Banyak ikan. Aku nak pergi ke laut. Itu ia bercakap mengikuti situasi. Situasi keadaan. Itu dah apa? Tidak mendatangkan usul kepada maksiat. Jadi kalau lagu tu Syekh Abdul Qadir kata seperti dia memegang tanah, segumpal tanah, benda yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak baru kepada mudarat. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, tapi rugilah. Tanah, kita ambil tanah, kita pergi kedai, kita nak jual. Orang nak dok tanah, tambah pasir tu, pasir bukan tanah seperti ini, pasir. Kita ambil pasir, kita pergi kat kedai ni, ada pasir segenggang ni, nak beli dah. Orang tanya, nak ambil pasir ni. Tepi rumah aku kepo. Bila-bila masa aku nak ambil, bila-bila masa aku nak, aku boleh ambil. Tu orang tak ada nilai, bagilah free pun orang apa. Orang yang cakap sia-sia, orang mengeluarkan perkataan sia-sia ni, ibaratkan macam dia ambil tanah lah. Dia ambil segumpal, segenggam tanah ni. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada. Yang ketiga ni bahaya, kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kata, Syekh Abdul Qadir Al-Madini kata yang ketiga ni bahaya. Apa benda ni yang ketiga ni? Ia cakap boleh mendatangkan fitnah. Boleh menjatuhkan orang. Boleh menjatuhkan, boleh memecahkan di antara dua belah pihak. Dia kutu, dia ngumpat dan sebagainya. Maka di sinilah Syekh Abdul Qadir kata seperti dia telah memegang bara api. Memegang bara api tu panas. Kita ambil bara api tu, pegang tu, garing kulit ni, tangguh tapak tangan kita sakit. Tu cakap ni yang boleh mendatangkan mudarat, pahala tak ada. Dah lah pahala tak ada dah. Dah lah kurang dah pahala dah, bukan setakat tak ada, kurang pula. Kita pegang bara api ni bukan setakat panas, ngekulit-kulit hangus. Begitu je, bukan setakat pahala tak ada. Dengan pahala-pahala amalan lain pun kurang. Tu Syekh Abdul Qadir kata. Ada sifat asap, bukan setakat pahala kita kurang, pahala kita tak ada. Pahala orang lain amal ibadah, orang kita buat ibadah pagi tadi pun kurang. Begitu kata Syekh Abdul Qadir, bukan setakat panas, maka boleh masuk isi ni, betapa sakitnya, betapa mudaratnya. Maka di situ orang boleh mendatangkan dosa kepada kita di dalam kehidupan. Bagi orang yang tidak menjaga lidah kata-kata di dalam bulan Ramadan. Maka inilah bulan Ramadan adalah bulan istimewa,
bagi orang-orang yang beriman untuk merebukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, untuk meminta keampunan kepada Allah Ta'ala. Nabi memberitahu di dalam sebuah hadis, tuba liman tala umuruhu, beruntungnya orang yang dapat memperolehi umur yang panjang. Sebab apa umur yang panjang? Tala, tuba liman tala umuruhu ni, sebab di sebalik umur yang panjang ada bulan Ramadan. Beruntung mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka ni menharungi bulan-bulan Ramadan. Wa hasuna amalu, dengan melakukan kebaikan wa hasuna amalu, melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan dia. Di usia lalu banyak dosa-dosa lah. Kita bimbang ni, kita ni umur 20, umur 30 berperasaan dah boleh hidup sampai umur 60, 70. Ni bahaya ni. Umur baru 25 tahun, tak apalah, panjang lagi masa nak sampai ke umur. Dah kita tahu dah mati kita ni bila. Dah tahu, tu bahaya tu. Tapi kalau orang sudah sampai kepada 60 tahun, 70 tahun, tu Nabi kata beruntung dia. Sebab apa? Beruntung dia kalau dia ada keinginan untuk melakukan amal kebaikan, nak memperbaiki dosa-dosa di usia yang lalu. Dia sedar dah diri dia ni sakit pinggang belakang, nak jalan pun dorong, nak ambil barang apatah lagi. Maka paksalah lagi umur 80 tahun, pergilah sejenak kan. Selagi mana hak boleh buat, selagi mana boleh jalan. Ada orang pergi sejik pakai tokak. Pakai tokak pergi juga sejik ni, tangguh solat kat rumah pergi sejik. Sebab apa? Merebut fadilat kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia sedar dengan kesilapan usia-usia yang lalu, sanggup juga, tahan juga letih dia, waktu-waktu muda penuh dengan kenikmatan dah Allah bagi, maka di usia tua ni korbanlah dengan kesakitan, tangguh keperitan di hari akhirat. Maka pergi juga masjid. Tapi hak malangnya apabila orang yang tidak ada berkeinginan, umur yang sudah sampai lebih kepada 40 tahun, tak ada keinginan lagu mana, masih buat maksiat, masih buat ambil benda-benda yang haram. Maka di situlah kata Nabi, tak ada ubat dah bagi dia, melainkan mereka ni mempersiapkan diri mereka di jalan mereka Allah Ta'ala. Umur 40, umur 50, umur 60, orang kata kubur kata gih dah. Kubur kata mari dah, umur kata gih dah. Umur kata gih dah. Masih lagi buat maksiat. Maka hak ni lah. Jadi kita ni hak berada di dalam masjid, sesuai Nabi memberitahu beruntungnya yang ada berkeinginan untuk memperbaiki diri mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat beruntung mereka ni, kata Nabi. Wa hasuna amalu, dan mereka ni sentiasa melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana merasai kesilapan, kesalahan diri kita atas dosa-dosa lalu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gebuk bulan Ramadan, bulan yang banyak sangat fadilah. Terutama sekali. Yang ketiga Nabi kata, yang pertama adalah bulan dibuka pintu luas, pintu syurga. Kedua ditutup rapat. Ketiga adalah dibelenggu syaitan. Syaitan ni dirantai. Tapi kalau syaitan dirantai, mesti ramailah manusia melakukan ibadah, kalau ikut daripada segi akal yang kita fikir. Dan syaitan ni tak ada tahu bila puasa. Memang manusia banyak buat ibadah. Tapi bila kita tengok daripada segi pelihatan kita ni, dengan kedua mata kita, banyak ada lagi manusia yang ada puasa, manusia yang buat maksiat, manusia pergi ke kelab minum arak dan sebagainya. Sebab apa? Mereka ni sudah terbiasa dengan tabiat yang buruk, yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka dengan nikmat-nikmat dunia.
mereka ni tidak ada rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ni rasa cukup bersalah kalau buat satu maksiat, dan ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hati mereka ni sudah mati, dan sehingga kan Allah meletakkan di dalam hati mereka dunia je, dan sehingga kan akhirat diketepikan. Maka na'udzubillah min zalik, kita takut golongan sebegini. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, memeliharalah diri aku setiap amal ibadah aku di sisi orang-orang yang mulia, iaitu para anbiya, utusan dan kekasihmu ya Allah. Maka sampai di sini saja yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi saya maafkan diri kita. Ini tasbih kifarah dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.